Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bi khair. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala nabiyuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. Rawahu Muslim. Demi Allah yang diriku dalam kuasanya, kata Nabi SAW, kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak beriman sebelum kamu cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mana kita bahaskan suatu ketika dahulu ataupun 2 minggu lepas mengenai bahawasanya iman dan kasih sayang adalah suatu perkara yang tidak boleh dipisahkan. Dalam sabda Nabi SAW tadi, bahawasanya Nabi menyatakan tidak akan masuk surga akan seseorang tersebut melainkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kata pula tidak akan capai kesempurnaan iman bagi seseorang tersebut apabila dia tidak ada perasaan kasih sayang. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain bahawasanya tidak sempurna keimanan seseorang tersebut sehinggalah dia mengasihi diri saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Itulah kaitan yang mana tidak boleh dipisahkan di antara keimanan dan juga kasih sayang yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri umat Islam ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan erti kata yang lain, Tuhan ataupun Islam nak mendidik diri kita. Kalau hari ini kita sayang diri kita sehingga kan kita nakkan diri kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selayak dan juga seharusnya kita menyayangi rakan ataupun saudara kita supaya dia juga masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita kasih dia seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan masuk subtopik yang pertama mengenai bagaimana sifat orang mukmin melahirkan rasa cinta dan dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini cinta itu dia tidak boleh dibuat-buat, dia tidak boleh direka, dia tidak boleh dibentuk dengan sesuka hati, tetapi ianya perlu diletakkan atas dasar yang pernah kita sebutkan, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kasih kerana Allah Ta'ala dan benci, engkar, murka kerana Allah SWT. Bukan kasih kerana unsur-unsur duniawi, bukan kasih kerana habuan dan manfaat, bukan kasih kerana ta'assub ataupun kerana dia adalah merupakan sejenis daripada bangsa ataupun etnik daripada kita. Itu tidak dinilai di dalam agama, kerana penilaian dalam agama inna akramakum indallahi atqakum. Maka perkara subtopik pertama pada hari ini iaitu bagaimana hendak memupuk perasaan kasih sayang tersebut. Setelah mana kita menyatakan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hari ini subtopik yang kita nak bincangkan ialah bagaimana orang mukmin dia mengasihi ataupun memupuk iman ini dengan mencintai ataupun mengasihi alam semesta yang Allah Ta'ala telah berikan. Dengan arti kata yang lain, dalam subtopik ini Islam nak ajar kepada kita
Fasiru fil ard, berjalanlah kamu di atas muka bumi, fanzuru, maka lihatlah bagaimana Allah Ta'ala telah pamerkan kepada kamu mengenai azmatillahi wa jalali, mengenai keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya kamu akan mencintai alam. Dengan erti kata yang lain, kamu akan mencintai siapa yang menciptakan alam. Ini kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak didik umat Islam ataupun penganut-penganutnya. Kita ambil contoh analogi yang mudah pada hari ini. Dan saya suka membuat contoh mengenai makan, sebab benda ni benda yang tidak lari daripada rutin harian kita. Kita ambil contoh pada hari ini seseorang manusia. Apabila dia makan ataupun beli suatu makanan, sama ada kuih ke apa sekalipun yang dinamakan sebagai makanan, dan kebetulan apa yang dibeli tersebut adalah benda yang sedap ataupun benda yang kita katakan puas hati kita beli, berbaloi dengan apa yang kita keluarkan, maka tak kala kita merasakan puas hati, kita akan keluar di bibir kita sedap masakan tersebut. Tapi adakah hakikatnya kita memuji kepada zat ataupun kita memuji kepada masakan tersebut, ataupun kita akan puji kepada siapa yang masak? Nescaya kita akan berdapat jawapan kita memuji orang masak. Kalau kita puji makanan tersebut, apa faedah? Kalau ikan tu kari boleh ikan, tak? Kita puji, oh sedap sungguh kari boleh ikan. Kalau ikan tu boleh cakap, kamu ni bengong sungguh lah. Buat apa pujianku? Aku pun tak tahu macam mana aku boleh dibuat. Dan aku pun tak tahu macam mana aku boleh jadi kari. Maka selayak dan sewajarnya kita akan puji siapa yang masak. Maka kita kata, pandai kedai ni masak, merujuk kepada siapa yang buat. Maka Islam ajar hari ini dalam bab kasih sayang, dalam bab melihat alam ini, Islam ajar kamu lihat alam. Bagaimana bumi yang mana bulat yang kamu kata sfera dalam bahasa sains, tapi kamu berjalan di atas muka bumi, kamu tak berasa dalam keadaan macam kamu duduk atas bola. Kerana asas sains mengatakan sebegitu. Bila kamu duduk atas muka bumi, kamu akan lihat pelbagai binatang yang pelbagai bentuk dan juga rupa, tapi ada yang halal, ada yang dilarang makan. Begitu juga di lautan maupun di udara. Kamu jangan buat pasar udara ataupun binatang ataupun hidupan yang duduk di udara, kamu angkat, kamu masuk di dalam laut. Apa akan jadi kepada burung kalau kamu tukar habitat dan ekosistem dia? Maka akan jadi masalah. Maka di sinilah Allah Ta'ala nak ajar, dengan kamu melihat benda-benda ini, kamu akan lahir kasih sayang kepada siapa yang cipta. Bila kamu lahir kasih sayang kepada siapa yang mencipta, itulah dinamakan sebagai keimanan, iaitu kamu memuji keagungan tersebut kepada siapa yang mencipta perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam surah Al-A'la, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Tuhan yang menjadikan dan menyempurnakan dan yang menentukan ukurannya dan memberikan pimpinan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawasanya asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar mengikut perhitungan. Ada yang atur, manusia boleh atur bagaimana jarak ataupun peredaran matahari dan juga bulan. Manusia tidak boleh atur. Ini semua Allah Ta'ala dah tentukan, dan Allah Ta'ala telah tentukan ekosistemnya yang tidak boleh ataupun tidak masuk akal manusia boleh tentukan perkara tersebut. Alam dan dunia ini bukan pula merupakan musuh kepada manusia. Kita jadi manusia hari ini seolah-olah kita milik alam. Kita ini memiliki alam, sehingga kan kita boleh buat suka hati yang mana kita nak buat atas alam ini. Maka Allah Ta'ala nyatakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Allah Ta'ala kata telah zahirlah kerosakan di atas muka bumi dan juga di atas lautan. Atas sebab siapa? Allah Ta'ala kata sebab manusia. Kenapa? Manusia melihat bahawasanya alam ini sebagai suatu musuh, sebagai satu tempat ikut suka hati dia. Dia nak buat apa sekalipun dia buat. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan alam dan juga seisinya untuk kita bekerja dan juga berkhidmat. Sama ada kita berkhidmat kepada alam ataupun alam sendiri memberikan khidmat kepada kita. Maksud khidmat ini, alam memberikan manfaat kepada kita. Alam hari ini hujan, memberikan air kepada kita hari ini. Kecoh hari ini, bila tak ada hujan, masalah untuk takungan air, maka terpaksa buat catuan air. Bermaksud kita kena ada bantuan daripada air. Hakikatnya daripada Allah Ta'ala, tetapi wasilah daripada air. Maksud itu manfaat yang Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran, bahawasanya air tersebut dia memberikan manfaat kepada manusia.
dan menolong dalam menjalankan tugas kewajipan sebagai khalifah. Alam ini sebagai bantuan untuk kita jadi khalifah. Sebab itu satu kisah yang menarik yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani di dalam pensyarahan Syarah Fathul Bari. Dia menyatakan, Fathul Bari iaitu syarah kitab Sahih Bukhari, menyatakan bahawasanya kalau dilihat dan juga dikaji bahawasanya keseluruhan para anbiya sebelum mana mereka jadi nabi ataupun ketika mana mereka nak diangkat sebagai nabi, Allah Ta'ala dah didik dengan mereka menjadi penggembala kambing. Lalu dikaji oleh para sejarawan Islam, kenapa Allah Ta'ala berikan perkara ini? Kerana Allah Ta'ala nak didik kesabaran. Bagaimana kamu berhubung ataupun kamu menyelia, mengatur dulu binatang yang tidak ada akal, yang tidak ada keimanan, yang tidak ada petunjuk seperti mana yang kamu ada, melainkan mereka ada ilham ataupun ada suatu petunjuk direct daripada Allah Subhanahu Taala. Bila makan, bila lapar makan, bila ngantuk tidur dan sebagainya, itu saja. Tapi kalau kamu boleh urus takbir jenis macam ni, maka mudah kamu nak urus takbir manusia yang ada akal, ada wahyu, tetapi ada juga di kalangan mereka yang akan menentangkan. Itu hikmah yang Allah Subhanahu Taala bagi tahu. Hanya dengan Allah Ta'ala kirimkan binatang, Allah Ta'ala kirimkan binatang, memberikan pengajaran, memberikan suatu latihan, memberikan suatu tarbiyah kepada anbiya dan juga rasul dalam nak mendidik manusia akan datang. Ini hebat. Allah Ta'ala hanya menggunakan benda-benda ini supaya kita memandang positif dan kita memandang bahawasanya inilah kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada dalam alam ini merupakan lidah yang fasih memuji Allah dan memuliakannya. Mereka ada peranan dalam beribadah kepada Allah SWT dalam bahasa yang tidak difahami oleh akal manusia yang terbatas kekuatannya, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Isra ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di dalamnya memuji, menyatakan kebenaran Tuhan, dan tiada sesuatu pun melainkan semuanya tasbih memuji Tuhan dengan kemuliaannya, tetapi kamu tidak mengerti pujian mereka. Maksudnya alam yang ada pada hari ini, dia ada peranan yang sangat besar dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bermaksud di sini kita duduk di atas muka bumi ini, di alam ini, bukan hanya kita seorang sebagai hamba Tuhan, bahkan makhluk dan juga sekalian alam ini adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut bahasa pertuturan mereka. Segala sesuatu dah ada dalam alam ini disiapkan menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini Allah Ta'ala ciptakan dan mereka menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat kepada manusia. Lihat, Allah Ta'ala gunakan alam ini supaya dia menjadi khidmat kepada kita. Tapi masalah manusia yang Allah Ta'ala nyatakan, seperti mana saya nyatakan tadi, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Kerosakan yang manusia buat ini atas faktor dia merasakan alam ni tak ada faedah pada diri dia. Itu yang dia buat suka hati. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala kata, tak kala mana aku hamparkan amanah kepada langit, bumi dan juga gunung ganang. Fa'abawna ayyahmilnaha. Mereka semua tak nak. Fa'abawna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Semua tak nak. Wa hamalah al-insan wa kana al-insanu zaluman jahula. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dalam keadaan zalim dan juga jahil. Kenapa? Kerana mereka mengkhianati amanah dengan melaksanakan kerosakan di atas muka bumi, begitu juga kerosakan yang ada di atas lautan ataupun di atas alam. Seolah-olah dia tidak memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahawasanya alam ini perlu kamu kasihi seperti mana kamu kasih diri kamu. Jangan kamu sesuka hati, yang mana kamu nak buat alam ini sesuka hati sehingga kan kamu merosakkan alam-alam tersebut. Dan yang terakhir pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi dan pertukaran siang dan juga malam
Semua ini adalah membuka tanda-tanda kebesaran bagi mereka yang mempunyai fikiran. Liulil albab, bagi mereka yang ada akal, bagi mereka yang ada fikiran, bagi mereka yang boleh berfikir bahawa ini tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana proses yang Allah Ta'ala buat dengan memberikan alam ini sebagai kurniaan kepada manusia. Dan kita sebagai manusia dalam nak memupuk diri kita beriman, maka perlu kita memupuk keimanan kita bahawasanya alam ini ada hak. Hak yang kamu kena raikan, hak yang kamu kena tunaikan, dan hak yang kamu jangan ganggu-gugat terhadap ekosistem yang ada. Kalau tidak, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan konsep ini baru kita akan jelas bahawa sesungguhnya apabila Allah Ta'ala perintah di dalam Al-Quran, Qul siru fil ardi fanzuru, maka berjalanlah kamu, kemudian kamu lihat apa yang ada di atas muka bumi ini. Tujuannya yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, kamu akan menyatakan keagungan aku melalui kehebatan ciptaan-ciptaan aku ini. Maka inilah yang Islam ajar kepada kita, sehingga kan kita merasakan sayangnya kita kepada alam ini. Dan akhir sekali, sayang kita bukan seperti mana orang yang mencintai alam kerana ekosistem dan sebagainya, tetapi sayang kerana itu adalah merupakan suatu ciptaan yang Allah Ta'ala berikan sebagai suatu tarbiyah dan juga sebagai satu perhatian di dalam diri kita, supaya kita lihat bagaimana kehebatan Allah Ta'ala cipta sekecil-kecil perkara, begitu juga sebesar-besar perkara. Sebelum itu kita nak tutup perbahasan pada tengah hari ini ialah, tuan-tuan boleh lihat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengeluarkan ataupun meletakkan satu surah yang sangat agung, iaitu surah An-Naml, iaitu surah Semut. Kalau tuan-tuan baca terjemahan ayat-ayat surah Semut ini, tuan-tuan akan lihat bagaimana Allah Ta'ala atur kehidupan semut tanpa ada bantuan daripada makhluk yang dinamakan manusia pada ini. Kalau lihat di dalam ayat-ayat tersebut, Allah Ta'ala ada menyatakan bahawasanya, aku ilhamkan wa auha, aku telah wahyukan, dengan maksudnya ilhamkan kepada semut ini dengan dia melaksanakan ataupun mendirikan rumahnya tanpa ada ilmu arkitek ataupun tanpa ada ilmu pembinaan. Tapi kalau kita lihat, kalau pecahkan busuk, kita akan lihat bahawasanya rumah mereka ini ada partition. Ini disebutkan oleh Syekh Hawa di dalam kitab Allahu Jalaluh, bahawasanya kajian yang dibuat, bahawasanya dilihat bahawasanya semut bagaimana tidak ada suatu ilmu dari segi aspek pembinaan, tapi dia boleh bina rumah sendiri. Begitu juga bagaimana dia boleh membina tempat makanan ataupun simpanan makanan dalam dia menghadapi musim sejuk. Siapa aja? Tak ada manusia yang ajar. Tapi Allah Ta'ala rakamkan kisah ini di dalam surah An-Naml, dalam surah Semut. Begitu juga dalam surah An-Nahl, iaitu surah lebah. Allah Ta'ala cerita bahawasanya bagaimana lebah, aku telah berikan ilham, dia akan menjadikan jibal, menjadikan gunung ataupun bukit sebagai tempat tinggal dia. Begitu juga dia akan menjadikan pokok sebagai tempat tinggal dia. Dan di dalamnya bahawasanya ada, ataupun Allah SWT sebut bahawasanya fakuli minas samarat, dan lebah tersebut dia akan makan buah-buahan, yang buah-buahan tersebut berbeza, tetapi apabila lahir daripada perut lebah tersebut akan lahir madu, yang mana dia memberikan syifa, memberikan penyembuh. Agak-agak kita hari ini buat macam apa yang lebah buat, apa yang keluar daripada perut kita. Kalau tak keluar najis, itu bukanlah dinamakan sebagai manusia. Tapi Allah Ta'ala berikan kehebatannya kepada lebah, makan benda yang berbeza-beza. Kalau kita makan apa yang lebah makan, tak akan keluar madu, tapi keluar najis juga. Tapi Allah Ta'ala berikan petunjuk, berikan kehebatan dalam penciptaan lebah. Dalam surah An-Naml, dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala rakamkan perkara tersebut. Allah Ta'ala kata, dah keluar daripada perut, bukan hanya sekadar menjadi satu minuman, tetapi menjadi syifa, menjadi penyembuh. Yang hari ini orang gunakan madu lebah dengan pelbagai perkara. Inilah kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, supaya kita faham Allah Ta'ala tidak ciptakan sesuatu perkara ambasa dalam keadaan saja-saja, sia-sia, tanpa Allah Ta'ala nak bagi satu signifikan, memberikan satu isyarat kepada manusia. Kamu kena perhatikan apa yang aku telah berikan. Ini memberikan dan meningkatkan keimanan kamu sekiranya kamu menyandarkan ini semua kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kamu menyandarkan ini kehebatan sains, ini kehebatan ciptaan manusia, kamu tidak menyandarkan kepada Tuhan,
maka dia tidak ada apa-apa bagi diri kamu melainkan menjadikan kamu semakin jahil tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi bihadzal qadar, sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga perbincangan dan juga perbahasan sedikit sebanyak memberikan nilai tambah di dalam kehidupan kita, dan semoga apa yang kita sebutkan pada hari ini menjadi pegangan sehinggalah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar dalam keadaan mereka hamba yang bersyukur dan juga meneliti kejadian yang ada di atas alam ini untuk menyatakan keimanan kepada Sang Penciptanya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan surat doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.